يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرات السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا أنا عبد صار فخري
أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري ضمن فقري واضطراري يا تواب توب علينا terimalah taubat kami يا تواب terimalah taubat kami توب علينا ya Allah kasihanilah kepada kami وانظر pandanglah kepada kami ya Allah pandanglah kepada kami وانظر إلينا يا إلهي وملكي يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي أنت تعلم كيف حالي يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي
سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Assalamu alayka ya Imam al-Muttaqin. Assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin. Assalamu alayka ya Aba Zahra. Assalamu alayka ya Aba Al-Qasim. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya Aba Ibrahim. Assalamu alayka bima sabarta wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala alika at-tahirin. Assalamu alayka wa ala ashabika ajma'in. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana waridaka matlubana. A'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada pengajian petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dibukakan pintu ma'rifat, ditanamkan iman dan taqwa, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita sekarang dalam membicarakan tentang tanda-tanda akan hampirnya kiamat. Dan kita telah sebutkan tanda-tanda yang kecil, dan sekarang kita sudah mula masuk pada tanda yang besar. Tanda besar yang telah kita mulakan semalam ialah bahawa akan berlakunya asap yang menyelubungi dunia timur sampai ke barat selama 40 hari 40 malam. Asap tu tebalnya sehingga kan sesiapa daripada orang yang tak beriman, bila terhidu maka keluarlah cecair daripada hidung dia, daripada telinganya dan daripada duburnya. Dan kalau orang beriman yang terhidu akan udara ini, maka dia hanya macam selsema sahaja. Itulah dia yang dinamakan iaitu ad-dukhan. Dan ini telah Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, surah ad-dukhan, surah asap. Jadi nama ad-dukhan tu mana asap. Dan Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin
perhatikanlah satu hari nanti akan langit mendatangkan asap yang tebal, yang nyata, yang jelas. Itu akan berlaku 40 hari lamanya. Sekarang ni pun kita dah terkena dah dengan asap jerbu-jerbu. Tapi itu baru gezek-gezek je, belum dan seperti yang disebutkan dalam ayat Quran dan yang dalam hadis. Dan kita juga telah menyebutkan tentang akan keluar Dajjal, maksud Dajjal yang banyak. Dajjal yang banyak ni pembohong-pembohong, pendusta-pendusta yang mengaku diri sebagai Nabi, yang mengaku diri sebagai Tuhan. Dan baginda Nabi telah menyebutkan hampir pada 30 orang akan mengaku diri sebagai seorang Nabi. Dan itu telah juga berlaku pada zaman Nabi SAW masa hidup, iaitu Musailamah Al-Kadzab, Musailamah si pembohong. Dan demikianlah juga yang berlaku di negara-negara seperti kita, di Malaysia, di Indonesia, dan juga di India, di Pakistan, di Afrika. Ada sahaja orang yang mengaku diri sebagai seorang Nabi. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kita jangan mudah terpercaya dengan pengakuan-pengakuan tersebut. Sebab Nabi kita ni adalah Nabi yang terakhir. La nabiyya ba'di, kata Nabi kita SAW. La, tak ada Nabi, tak ada Nabi ba'di, lepas aku. Tapi Nabi Isa AS turun, maka dia turun sebagai mengikut Nabi kita SAW, bukan sebagai seorang Nabi dan Rasul, tapi sebagai umat Nabi SAW. Itulah Nabi Isa AS. Adapun Ghulam Ahmad Qadiani, dia mengaku diri dia Nabi, tapi dia tidaklah seperti apa yang dia mengaku, kerana kita sudah tahu tak ada lagi Nabi selepas Nabi kita Rasulullah SAW. Dan demikianlah kita telah sebutkan akan keluarnya salah satu tanda yang besar, iaitu ialah dengan keluarnya Dajjal. Dajjal si pembohong. Dajjal tu yang si pembohong. Si pembohong yang bermata satu, kerana mata dia buta sebelah. Dan mata dia buta sebelah itu Allah Ta'ala jadikan dia macam goli, macam buah anggur. Dia tak nampak. Begitulah Allah hinakan dia. Dan dia bermata satu, dan tidaklah Tuhan kau, iaitu Tuhan kita, bermata satu. Maha suci Allah. Allah tidak bermata satu, dan Allah Ta'ala sifatnya sempurna dan tidak sifat yang menyerupai manusia atau makhluk. Ya, kita telah mengatakan bahawa Dajjal ini akan keluarnya nanti di akhir zaman, di mana dia akan memimpin bala tenteranya yang terdiri pada 70,000 orang Yahudi. Dia keluarnya daripada tempatnya bernama Khurasan. Khurasan tu ialah itu di Asia Tengah, di tempat-tempat kawasan Uzbekistan, Turkistan, Gostan, kat situlah negeri dia tu. Jadi itulah dia akan berjalan daripada Khurasan sampailah dia pergi ke negeri Iran, dan di sana akan ada Asfahan. Asfahan pun tempat Yahudi. Dan Asfahan akan ada sebanyak Yahudi itu mencukupkan 70,000 Yahudi mengikut Dajjal. Dan Dajjal itu akan memasuki semua kota, melainkan Mekah dan Madinah saja dia tak dapat masuk. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sedikit yang telah kita dengar daripada kisah Dajjal semalam. Dan dia punya kehebatan dia tu luar biasa, kerana itulah Allah beri kepada dia sebagai untuk nak menguji imannya hamba-hamba Allah yang beriman. Dajjal akan bawa neraka dan syurga. Siapa yang masuk syurga Dajjal, maka dia akan masuk neraka Allah. Siapa yang masuk neraka Dajjal, maka dia akan masuk syurga Allah. Macam mana pula dia masuk neraka syurga Dajjal? Iaitu seperti mana kalau sekarang kita ini, saat kita ini sebenarnya kita hanya dah mula gezek Dajjal. Macam kalau orang tengok panggung wayang, coming soon, dia keluar gezek dia. Trailer dia. Macam itulah kita sekarang ni pun dah nampak trailer Dajjal. Macam mana? Siapa nak senang dengan dunia, dia boleh buat apa dia suka, nak makan apa dia suka, nak jantan betina dengan siapa dia suka, puaskan nafsu dia, maka dia akan masuk neraka Allah.
Siapa yang masuk neraka Dajjal kat dunia susah lah, itu tak boleh, ini tak boleh, haram lah, ini kita wajib ikut perintah Allah, ini tak boleh ikut hawa nafsu. Memang dia dalam kesusahan. Ini nak dapat gaji besar tapi semayang tak dapat. Tak apalah, aku ambil gaji kecil pun tak apa, asal aku dapat semayang, dapat datang belajar agama. Maka dia masuk dalam neraka Dajjal hari ini, dia masuk syurga Allah Ta'ala. Ini baru gezek tuan-tuan. Belum lagi betul-betul Dajjal itu memang betul-betul seperti mana yang dipegang oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti mana yang Rasulullah SAW menyebutkan, dia adalah seorang insan, seorang manusia daripada keturunan Yahudi. Daripada keturunan Yahudi. Sebab tu yang mengikut dia banyak pun orang Yahudi. Dan dia ini memang manusia, tetapi dia bermata satu, maknanya mata sebelah dia tu buta. Yang Allah Ta'ala jadikan dia buta, yang menjadikan dia satu aib ataupun satu kekurangan pada diri dia. Dan menyambung dari kata-kata itu, kita dalam mengambil kitab daripada Baina Yadai Sa'ah, iaitu antara berhadapan dengan kiamat, yang dipetik daripada Al-Quran Karim dan daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah disusun oleh Dr. Abdul Baqi Ahmad Muhammad Salamah. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dan melimpahkan barakah ilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan kepada Tuan Pengarang kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, bagi kita ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah membuatkan keputusan bahawa seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Dajjal tu seorang manusia, kita beriman dia memang seorang manusia, walaupun ada tafsiran-tafsiran yang mengatakan Dajjal tu hanya nama saja, tapi dia tu sebagai kiasan kepada apa yang sedang berlaku hari ini. Seperti mana yang kita dah sebutkan, manusia itu memandang sebelah barat seperti mata satu, dan manusia hidup dengan senang lena melanggar hukum Allah. Itulah dia masuk dalam syurga Dajjal. Tapi itulah dia maknanya, bukan Dajjal tu seperti manusia, tetapi hanya kiasan. Tetapi kita tak menafikan kiasan tersebut. Dan namun demikian, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka telah mengiktikadkan, berpegang bahawa Dajjal itu memang wujud. Dan dia adalah seorang hamba Allah yang telah Allah Ta'ala jadikan dia sebagai fitnah kepada umat yang beriman. Dan Allah SWT telah berikan dia kekuasaan untuk dapat melakukan perkara yang tak boleh dilakukan melainkan daripada izin Allah. Antaranya ialah untuk menghidupkan orang yang mati dan untuk mengeluarkan harta dunia. Dan dia juga diberikan kekuasaan untuk supaya dibawakan syurganya. Tapi itulah neraka dia. Dan dibawanya neraka dia, itulah syurga Allah. Dan demikian juga dia mengeluarkan harta emas intan belian daripada dalam bumi. Subhanallah. Iaitu seperti mana sungai yang mengalir, macam itulah harta bumi dikeluarkan oleh Dajjal. Dan dia boleh perintah kepada langit supaya turun hujan, maka turunlah hujan. Dan dia boleh perintah kepada bumi supaya keluarkan tumbuhan, keluarlah tumbuhan. Dan begitulah Allah Ta'ala telah berikan dia kekuasaan yang di mana Allah Ta'ala berikan itu sebagai fitnah, sebagai ujian kepada orang yang beriman. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga telah memberikan dia kelemahan di mana dia tak boleh membunuh seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan akan kita ceritakan orang yang dia bunuh itu siapa. Dan demikianlah dia pun nanti akhirnya akan mati terbunuh, dibunuh oleh Nabi Allah Isa AS yang akan turun ke muka bumi ini. Ya tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Jadi Dajjal ini dia akan keluar daripada sebelah timur. Dia keluar pada sebelah timur yang kita telah sebutkan. Bila Nabi SAW memandang kepada timur, Nabi kata dari sini keluarnya fitnah. Timur tu daripada sebelah negeri Najd ataupun daripada sebelah
timurnya negara Arabian Peninsula ataupun semenanjung negeri Arab yang sekarang dikenali sebagai Saudi, di mana ada Najd dan kemudian Qatar, Bahrain dan seterusnya sampai ke negeri timur iaitu negeri Tehran ataupun Parsi dan Iraq dan sebagainya. Begitulah Dajjal itu akan keluar daripada kawasan sebelah sana. Seperti yang kita telah sebutkan tadi, dia akan keluar daripada sebelah Khurasan dan kemudian dia akan pergi sampai ke Asbahan. Dan dia akan diberikan sebagai ketua pemimpin sebab masa tu semua kerajaan sudah lemah. Dan zahirlah sihir dia tu cukup kuat sekali. Begitu power sekali sihir dia. Dan dia mengaku, pertama dia mengaku diri sebagai seorang saleh, seorang yang baik, beriman. Kemudian lama-lama banyak orang ikut dia. Dia mengaku diri sebagai seorang nabi pula. Dan begitulah akhirnya dia mengaku diri sebagai seorang Tuhan. Maka dia akan pergi ke sungai. Di mana sungai-sungai itu dia akan perintahkan supaya mengalir. Sungai pun dah kering. Masa tu sungai-sungai kering. Zaman keluarnya Dajjal, sungai-sungai semua dah kering. Jadi dia akan perintahkan sungai mengalir, maka sungai pun mengalir. Kalau dia kemudian diperintahkan sungai stop, sungai pun stop, tak mengalir lagi. Wah, betul hebatlah dia ni. Dan kemudian dia akan perintahkan supaya sungai itu kering, sungai pun kering. Masya Allah. Dan dia akan perintahkan bukit menjadi emas, menjadi perak, maka bukit pun akan datang dengan emas dan perak. Masya Allah. Dan begitulah dia akan memerintahkan angin untuk membawa dia, dan dia akan melalui bumi ini dengan hanya mengikut angin saja. Macam Nabi Sulaiman pula. Wah, power dia. Dan dia akan perintahkan angin untuk supaya bawa awan-awan untuk supaya menurunkan hujan. Maka turunlah hujan. Dan dia akan menjelajahi laut. Laut pun dia akan masuk, dia akan menjelajahi. Tapi dia tak melalui laut, melainkan hanya 3 kali saja. Dan setiap kali dia bila melalui laut, dia akan jalan dalam laut itu dan air laut tu hanya sampai ke pinggang dia. Pinggang dia saja. Besar tinggi Ustaz. Taklah besar mana macam manusia. Tapi memang besar sikit lah daripada biasa. Tetapi bila dia masuk laut tu, sampai ke pinggang. Sampailah ke hujung ke mana dia pergi, ke Amerika ke Jepun ke Afrika ke, ya. Dan apabila dia masuk melalui laut itu, dia ada 2 tangan. Salah satu tangan dia panjang. Tangan dia panjang tu boleh sampai kepada kita katakan dasar laut. Sampai ke dasar laut dia boleh pegang. Berapa kilometer bawah dia boleh pegang sampai ke bawah. Dan kemudian dia boleh keluarkan ikan-ikan daripada laut. Subhanallah. Itulah antara kelebihan yang Allah beri pada dia. Memang itu Allah beri pada dia sebagai untuk nak menjadikan fitnah atau ujian kepada umat yang beriman. Umat yang tak beriman dah memang mengakulah dia sebagai Tuhan. Tapi yang beriman ini, dia tak nak mengaku sebagai Tuhan. Tapi tengok Dajjal ini, kuatlah power dia, luar biasalah. Tuhan ke dia ni? Jadi itulah akan menjadi fitnah. Begitulah Nabi SAW telah menyebutkan dalam suatu hadis Nawas bin Sam'an, yang mana Rasulullah SAW dalam masa menceritakan tentang Dajjal, maka Nabi SAW kata, apabila dia keluar, kalau aku ada di antara kamu, aku yang akan lawan dia. Nabi akan lawan dia. Maknanya menyelamatkan umat. Tetapi kalau dia keluar, aku tak ada bersama kamu, maka Allah Ta'ala lah yang akan menjadi penggantiku untuk menyelamatkan setiap orang yang Muslim. Hanya pada Allah aku berserah. Tapi Nabi dah beritahu tentang tanda-tandanya supaya kita tidaklah terpengaruh. Sebab tu kisah Dajjal ini pun kita wajib ketahui. Sebab Nabi dah beritahu pada sahabat. Supaya sampaikan semua Nabi-Nabi memberitahu amaran Dajjal ini pada umatnya. Semua Nabi-Nabi. Kenapa tak ada lagi fitnah yang paling besar sekali dalam dunia ini melainkan fitnah Dajjal nombor 1 yang paling besar sekali. Jadi kita kena tahu juga untuk kita ceritakan kepada anak-anak kita. Kau kenal Dajjal ini, sifat dia macam ni. Jangan kau ingat dia Tuhan. Tuhan tidak buta mata sebelah. Tidak. Tuhan tak serupa manusia. Bukan ada kaki, tangan, badan, kepala macam manusia. Tidak. Maha suci Allah. Dan begitulah Dajjal ini Allah SWT jadikan dia, di mana kalau sekiranya orang-orang yang membaca amalan surah Al-Kahfi, awal surah Kahfi 10 ayat,
Kalau dia bertemu dengan Dajjal, dia bacakan ini, maka dia terlepaslah daripada fitnah ujian Dajjal itu. Dia dilindungi oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada termakan dengan apa yang dibawa oleh Dajjal itu. Tapi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, kita amalkan. Amalkan baca 10 ayat. Ada riwayat kata 10 ayat awal surah Kahfi. Siapa yang amalkan pada pagi dan petang. Pagi sekali, petang sekali. Baca 10 ayat aja, tak banyak. Ada riwayat sebut 10 ayat akhir surah Kahfi. Siapa yang baca pada pagi dan petang, dia akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Habis Ustaz nak baca yang mana? Kita boleh pilih nak baca yang 10 ayat awal surah Kahfi pun boleh. Yang akhir surah Kahfi pun boleh. Kita boleh pilih lah. Kalau nak baca dua-dua, itu lebih afdal lagi. Jadi dia dah komplit. Mungkin hadis ni betul, hadis ni pun betul. Tapi kalau dia rasa panjang sangat kerana masa dia tak cukup, kerana dia nak pergi kerja atau sebagainya, dia boleh pilihlah 10 ayat awal umpamanya pada pagi hari, dan 10 ayat akhir umpamanya pada waktu malam, sebelum tidur, lepas maghrib. Macam itulah dia bacakan. Kalau lebih bagus, dia baca 10 awal 10 akhir pada pagi, 10 awal 10 akhir pada waktu petang, ya. Itu pada surah Al-Kahfi. Siapa yang amalkan tu, dia akan terpelihara nanti daripada fitnah Dajjal. Sebab kalau dah Dajjal datang depan muka dia, dia nak baca pun dah terlupa. Dah tak teringat dah. Alamak, nak baca apa ni? Dah kadang lupa dah. Macam orang, na'udzubillah, dia mimpi nampak hantu, nak baca Ayatul Kursi pun tak keluar Ayatul Kursi. Keluar kursi saja. Hai, apa nak jadi? Dah tergamam Ustaz. Itulah dia. Jadi kita amalkanlah surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir tiap-tiap hari. Tapi kalau tak dapat macam saya kata tadi lah, ya. Dan kemudian sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi SAW, berapa lama kan Dajjal ni dia akan duduk di muka bumi ini? Maka ada riwayat mengatakan 40 tahun. Tapi ada riwayat yang masyhur 40 hari saja. 40 hari itu terbagi pula. Satu hari, the first day, seperti 1 tahun. Dan hari yang keduanya seperti 1 bulan. Lamanya. Sepanjang 365 hari. Panjang. First day tu, wow. Tak tenggelam matahari ke? Matahari atas kepala. Yang mana malam-malam saja. Yang mana siang-siang saja. Macam mana ni? Dan begitulah, ada sehari yang keduanya seperti 1 hari, seperti 1 bulan. Dan hari yang ketiga, the third day, 1 hari seperti 1 minggu. Dan kemudian yang baki 37 hari seperti hari-hari biasa kamu. Maka kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu kira 1 hari dalam 1 tahun? Jadi cukupkah kita sembahyang 5 waktu dalam 1 tahun tu? Jadi di sehari pertama tu panjangnya macam setahun. 365 hari. Berapa puluh jam tu, berapa ribu jam tu. Takkan cukup tak Rasulullah, kita semacam 5 waktu saja. Nabi kata, la, tidak. Faqduru lahu qadrah. Hendaklah kamu buatkan kiraan dia. Kiraan macam mana Ustaz? Sekarang kita ada 5 waktu solat. Kita tengok jam kita, ini dah pukul 1 Zuhur. Ini matahari masih lagi awal lagi. Tak, kita sembahyang Zuhur. Ustaz ni masih malam gelap lagi ni. Tidak, tengok jam. Ini dah zaman Dajjal. Kena tahu juga zaman Dajjal. Macam itulah pula. Dah masuk waktu asar. Waktu pukul 4.10. Dah asar dah. Sembahyang asar. Maghrib, isyak, subuh. Macam itulah. Semua kita kena ambil kira jadual waktu solat seperti biasa. Walaupun matahari masih atas kepala, tak turun-turun. Walaupun kita dalam daerah yang tempat kita katakan bumi yang gelap, iaitu malam terus sepanjang 1 tahun, tuan-tuan. The first day seperti sepanjang setahun. Second day seperti sepanjang sebulan. The third day seperti sepanjang 1 minggu. Masya Allah, tuan-tuan. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimanakah cepatnya Dajjal itu berjalan di muka bumi? Maka jawab Nabi, sepertilah angin yang ditiup, seperti kal-ghaithi yastadbaru sirri, seperti hujan yang turun dan kemudian ditiup oleh angin. Macam mana? Wow,
begitu cepat berjalan. Tak ada non-stop. Dia boleh pergi mana-mana. Maka Dajjal dia akan datang kepada kaum. Beberapa kaum lah dia pergi ke mana daerah dia pergi. Dan dia mengajak orang-orang kampung tu, orang bandar tu semua beriman dengan dia. Maka dia pun perintah langit turunkan hujan. Hujan pun turun. Dia perintahkan bumi supaya bumi keluarkan tumbuhan. Maka keluarlah tumbuhan. Masya Allah. Begitu hebat dia. Jadi orang semua tengok, ni Tuhan yang ni. Jadi di sini memang manusia pada zaman itu, pada waktunya keluar Dajjal, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan 3 tahun sebelum Dajjal tu keluar, manusia dalam keadaan yang sangat susah. Sangat susah tu bagaimana? 1 tahun yang penuh. Pada tahun yang pertama tidak turun hujan, melainkan 2/3 hujan. 1/3 hujan ditahan. Allah Ta'ala tak turunkan. Dan bumi pun 1/3 daripada tumbuhan bumi ditahan oleh Allah. Jadi 1/3 tumbuhan bumi itu tertahan. Baik padi ke gandum ke. Itu tahun yang pertama. Ini 3 tahun sebelum keluar Dajjal. Jadi makanan pun berkurangan. Dan kemudian tahun yang kedua full second year, maka Allah Ta'ala tahankan hujan 2/3. Mana 2/3 hujan tak turun. Makin lagi sikit air saja. Dan kemudian bumi ditahan, tak keluarkan tumbuhannya 2/3. Mana yang keluar tumbuhan, beras ke, padi ke, gandum ke, semua tu cuma 1/3 saja. Wah, makin susah lagi. Kemudian tahun yang ketiga, full. 1 tahun yang penuh, tak turun hujan langsung. Dan tak tumbuh tumbuhan langsung. Wow. Macam tu, macam mana? Matilah manusia. Kebuluran lah. Itulah dia. Manusia dalam kesusahan, kelaparan, kehausan. Hujan tak turun, tumbuh-tumbuhan tak hidup. Selama 1 tahun penuh. Allahu Akbar. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada masa zaman fitnah Dajjal. Ya Allah, selamatkanlah, jangan sampai kami dan anak cucu kami bertemu dengan zaman fitnah Dajjal. Ya Rahman, lindungilah kami daripada fitnah Dajjal. Ya Rahim, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi begitulah masa Dajjal tu keluar tu, memang manusia semua dalam kelaparan, kebuluran. Duit ada tapi tak boleh nak beli apa-apa pun kerana tak ada air. Air tak ada, tumbuhan pun tak ada. Begitulah Nabi gambarkan sewaktunya keluar Dajjal itu, ya. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan semua kita, anak cucu kita daripada yang demikian itu. Jadi Dajjal ini bila dia keluar, dia pergilah kepada satu kaum itu dan dia menyeru mereka supaya beriman dengannya. Maka siapa yang beriman dengan Dajjal, maka dia selamatlah, dapatlah kenikmatan, makan, minum, semua puaslah cukup. Siapa yang tak beriman dengan Dajjal, maka dia tak dapat apa-apa, tangan dia kosong, maka dia menderitalah dalam kehidupan dia. Tapi itulah dia menderita, sabar. Siapa yang sabar dalam zaman Dajjal, kata Nabi, siapa yang mati beriman pada zaman Dajjal, terus masuk syurga. Kenapa? Kerana iman dia sudah dites, sudah diuji, memang betul beriman. Tengok, Dajjal nak offer makan minum pun tak mau. Kerana nak mengaku dia Tuhan. No. Allah saja Tuhan aku. Engkau biar kau matilah engkau. Maka dibiarkan dia. Tapi dia merana kesakitan dan sebagainya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT menguji iman orang-orang yang beriman. Dan kemudian nanti turun Nabi Allah Isa AS. Nabi Allah Isa AS, dia akan turun di Manaratul Baida, di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Yang itulah sekarang ini Masjid Damaskus. Ada satu Masjid Damaskus ini namanya Jami' Umawi. Ya, siapa dah pernah pergi sana atau pelajar-pelajar kita yang belajar kat sana, memang itu masjid tu zaman yang awal daripada sebelum Islam. Daripada zaman Nabi Zakaria semua dah ada dah, ya. Sampailah zaman Nabi Isa, sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi Isa akan turun daripada Menara Putih, daripada Masjid Damaskus itu sebelah timur. Dan Nabi Isa alaihissalam dia akan dibawa oleh malaikat. Nah, malaikat dengan sayap-sayapnya membawa turun Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam akan turun dan dia akan membawa wangi-wangian yang sangat wangi, harum luar biasa. Tetapi sesiapa orang kafir yang tak beriman, bila tercium bau wangi dia tu, akan mati dia. Dan wangi dia tu akan semerbak sejauh mana mata memandang. Masya Allah. Sejauh mana kita boleh pandang 2 kilometer, maka sejauh itu bau merebaknya wangian Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan terus pergi ke Baitul Maqdis, dan di Palestin sana dia akan bunuh Dajjal. Tapi selepas Nabi Isa alaihissalam keluar, nanti akan keluar Ya'jud dan Ma'jud pula. Itu cerita panjang lagi. Jadi kita terus pergi pada meringkasannya, bahawa Dajjal itu akan keluar dan dia akan bergerak di bumi seperti tiupan angin hari hujan. Dan demikian pula dia akan perintahkan langit untuk turun hujan, dia perintahkan bumi untuk keluarkan tumbuhan, dan dia akan membawa harta keluaran daripada bumi, ya. Kita kata harta karun lah, emas, intan, belian semua. Dan begitu juga dia akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, dan kemudian akan keluar Ya'jud dan Ma'jud. Dan kemudian di zaman Dajjal ini, Allah SWT nak tunjukkan pembohongan dia, ialah dengan Allah SWT mengeluarkan seorang lelaki yang beriman, iaitulah seperti mana yang dikeluarkan oleh hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu apabila keluar Dajjal, ada seorang lelaki yang beriman datang nak menuju pada Dajjal. Maka sebelum dia sempat jumpa pada Dajjal, maka dia punya bodyguard Dajjal ini tangkap orang ini. Orang bodyguard tanya, kau ni nak pergi mana? Aku nak pergi jumpa Dajjal. Apakah kau beriman dengan Dajjal? Tidak, aku tak beriman, aku tak percaya pada dia. Maka mereka pun nak bunuh orang mukmin ini. Tetapi mereka berkata sesama bodyguard, kata, kita tak boleh bunuh orang sebelum dapat perintah daripada Dajjal. Dajjal saja boleh buatkan hukuman bunuh. Maka dibawa dia kepada Dajjal. Maka apabila dibawa dia kepada Dajjal, bila dia orang mukmin ini nampak si Dajjal, terus dia berkata, ya ayuhan nas, hazad Dajjal alladzi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia semua, inilah dia Dajjal yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, berani betul orang mukmin ni. Kenapa? Sebab dia kenal. Ini Dajjal yang Nabi dah sebut, mata satu, yang dia ada kuasa boleh turunkan hujan, dia boleh tumbuhkan tumbuhan. Sedangkan Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala tidak buta mata sebelah, Maha suci Allah, dan tidak bersifat dengan sifat manusia. Ini tubuh badan manusia, ada kaki tangan semua. Jadi ini bukan Tuhan, ini bukan Allah. Habis dia boleh turunkan air hujan daripada langit, boleh tumbuh-tumbuhan. Itu Allah beri kepada dia sebagai istidraj, sebagai umpan dia saja. Tetapi bukanlah dia itu Tuhan. Maka begitulah orang mukmin. Sebab tu tuan-tuan, kita kena kenal sifat Dajjal ni. Sebab ini pasti berlaku. Jadi kalau kita dah kenal, kita dah bagi tahu anak cucu kita, korang ingat ya, Allah Ta'ala tidak bertubuh badan, bukan ada kaki tangan, bukan ada kepala, bukan ada mata buta sebelah, tak ada. Maha suci Allah. Jadi kita kena ingat supaya kita tak terlepas, supaya kita semua selamat daripada fitnah Dajjal. Maka apabila dia mengatakan pada manusia, hai manusia semua, inilah dia Dajjal yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka Dajjal pun naik marahlah. Dajjal pun kata, pukul kepala dia. Maka dipukul kepala dia. Kemudian dibelahkan badan dia. Dibelahkan badan dia. Kemudian lepas tu dicantumkan balik. Kemudian Dajjal kata, kau beriman tak dengan aku? Maka dia kata, aku makin bertambah yakin engkaulah yang dinamakan Masihul Kadzab, iaitu Dajjal yang pendusta, Dajjal yang pembohong. Maka Dajjal lagi marah lagi. Kemudian perintahkan supaya digegajikan di tubuh badan dia belah dua. Kemudian di sebelah kanan, sebelah kiri badan dia, Dajjal jalan kat tengah. Kemudian Dajjal patah balik. Kemudian Dajjal suruh cantum balik lagi. Kemudian Dajjal kata, kau percaya tak aku Tuhan?
Maka berkatalah lelaki ini makin menambahkan yakin aku, engkaulah Dajjal dan kau tidak boleh bunuh seseorang pun selepas pada ini. Dajjal pun lagi marah lagi. Dan dia nak bunuh lagi orang ni sekali lagi, tak boleh terbunuh. Kenapa? Sebab Nabi dah sebut, Dajjal boleh bunuh sekali saja. Tapi itu pun bunuh, tapi dihidupkan balik. Dan lepas itu, dia tak boleh bunuh lagi. Siapa-siapa dia tak boleh bunuh lagi. Nampak tak? Orang yang tak mau beriman dengan Dajjal, Dajjal hanya tinggalkan dia saja. Dia tak boleh bunuh. Itulah Allah Ta'ala tetapkan had kuasa dia. Jadi di sini kita nampak, orang ini yang beriman ini sudah tahu Nabi cerita ini. Dan orang ini percaya. Dan kau yang Dajjal, kau tak boleh bunuh lagi sesiapa selepas pada aku. Dia dah bunuh yang kali pertama, dah hidupkan balik. Tapi lepas tu dia tak boleh bunuh. Dan dia nak bunuh lagi. Orang yang mukmin ni tak boleh terbunuh. Dia pun capak tinggalkan orang ni. Dan dengan itu orang ni masuk neraka Dajjal. Kononnya dalam susah payah. Tetapi sebenarnya dia masuk syurga Allah. Maka Nabi kita SAW telah bersabda, innama ulqiya fil jannah, tapi sebenarnya dia dicapak ke dalam syurga Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza azamun nasi syahadatan 'inda rabbil alamin. Inilah orang mukmin yang tadi yang melawan Dajjal, dialah orang yang mati syahid yang paling afdal sekali, yang paling mulia sekali, masya-Allah, di sisi Rabbul Alamin, di sisi Allah SWT. Dan kemudian dalam riwayat lain mengatakan bahawa orang mukmin ini ialah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nampak tuan-tuan, Nabi Khidir. Kita dah sebutkan dulu bahawa Nabi Khidir alaihissalam ni dia tak mati lagi sampai sekarang. Dia belum mati. 2 Nabi di langit dan 2 Nabi di bumi. 4 Nabi ini belum mati sampai sekarang. Roh dan jasad. Yang di langit siapa dia? Nabi Allah Idris alaihissalam dan Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan 2 di bumi siapa dia? Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Khidir itulah, dialah orang mukmin yang menentang Dajjal, yang dibelah 2, dah dikematikan, kemudian dihidupkan balik oleh Dajjal. Dan selepas tu Dajjal tak boleh bunuh dia. Dan tak boleh bunuh siapa-siapa pun selepas daripada itu. Subhanallah. Itulah Nabi Khidir alaihissalam yang dinamakan dia mendapat syahadah, mendapat orang pahala mati syahid. Tapi mana dia mati, Ustaz? Dia tak mati. Ya, mati yang pertama dia yang dibelah 2 tu. Itu dah kira matilah tu. Tapi kemudian dicantumkan balik, jadi dah hidup baliklah. Tapi itulah Nabi Khidir alaihissalam. Dia mendapat pahala syahadah, pahala mati syahid yang tak didapatkan sesiapa. Itulah syahid yang terbesar di sisi Allah SWT. Dajjal, sebagaimana dia keluar ke muka bumi ini, dia akan menuju ke Baitul Maqdis. Dia tak dapat masuk Mekah dan Madinah. Kenapa tak dapat masuk Mekah dan Madinah? Kerana di Mekah dan Madinah tu ada para malaikat yang menjaga pintu masuk Mekah dan Madinah. Setiap satu pintu tu ada 2 malaikat. Dajjal nak masuk, malaikat kata no entry. Tak boleh. Malaikat Dajjal tak boleh lawan. Dia mengaku dia Tuhan, tapi dia tak boleh lawan malaikat-malaikat Allah. Power dia sampai ke situ saja. Dia tak boleh melebihi. Jadi dia pergi ke mana? Dia pergi ke Baitul Maqdis. Tapi apabila dia sampai Baitul Maqdis, dengar pula beritanya, kisahnya Nabi Isa pun turun. Maka Nabi dia pun lari pergi ke tempat nama Lut. L-U-D. Lut. Lut itu ialah satu tempat yang sekarang ini 65 km daripada Baitul Maqdis. Tempat itu telah pun didirikan, iaitu International Airport Ben Gurion. Airport Israel lah. Dia nak dia pergi lari sana. Tak tahulah. Dia nak naik kapal terbang agaknya nak lari. Tapi tak sempat nak lepaskan diri dia. Nabi Isa pun dapat kejar dia sampai sana. Dan Nabi Isa bunuh dia. Matilah Dajjal di sana. Dan begitu juga Ya'juj dan Ma'juj. Nanti kita akan sampai cerita dia. Mereka pun mati di Baitul Maqdis. Ataupun di countryside of Baitul Maqdis. Di pinggir yang Baitul Maqdis. Itulah tepatnya penghabisannya Ya'juj dan Ma'juj. Cerita Ya'juj dan Ma'juj pun sangat menakutkan juga. Nanti kita akan sampai pada babnya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Akan berlakunya di zaman Dajjal itu, bahawa akan berlakunya pada zaman Dajjal ataupun selepas zaman Dajjal, di mana matahari nak terbit sebelah barat,
Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahawa akan datang satu malam yang panjangnya kira-kira 3 malam. Satu malam, tapi panjangnya kira-kira 3 malam. Maknanya malam gelap saya terus 24 jam, 24 jam, 24 jam. Tidak mengetahui akannya melainkan orang yang ahli tahajud. Orang ahli tahajud sajalah, sebab orang tahajud dia bangun malam. Dia bangun malam, dia sembahyang tahajud, kemudian dia zikir-zikir, dia beramal, kemudian dia tidur. Kemudian lepas tu dia bangun lagi, waktu dah tahajud ni, dia pun bangun lagi, beramal lagi, berzikir lagi, kemudian dia tidur. Kemudian dia bangun lagi, dah malam kedua, malam ketiga dia bangun lagi. Dia bangun, dia sembahyang tahajud, dia berzikir, beramal, kemudian masuklah subuh. Lepas dah 3 malam, baru masuk subuh. Lepas masuk subuh, tiba-tiba terbit matahari daripada barat. Itu tuan-tuan. Jadi sebelum matahari terbit daripada barat, dunia ni akan kelam, malam, gelap selama 3 malam. Straight 3 malam, terus 24 jam malam, 24 jam malam, 24 jam malam. Sampailah hari yang ketiga, barulah masuk subuh. Waktu subuh, orang sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, tiba-tiba matahari terbit daripada barat, bukan daripada timur. Sekarang matahari terbit daripada timur, tapi nanti dia akan terbit daripada barat. Allahu Akbar. Itu masa tu, kalau orang nak bertaubat pun dah tak diterima taubatnya. Nabi dah sebutkan bahawa pintu taubat ditutup pada 2 masa. Pertama, apabila seseorang nyawa dia sampai di gargara. Gargara tu mana? Sampai di kerongkong dia. Dan nak menapas, nak akhir dah. Aku taubat, tak ada dah, tak terima lagi taubat. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai macam tu tuan-tuan. Ya, taubatlah dari sekarang. Dan yang keduanya, apabila matahari terbit daripada barat. Bila terbit daripada barat, dah terbit daripada barat lah. Lama, aku taubat pada Allah. Tak diterima lagi taubat. Lepas itu terus berdiri-diri, terus hari kiamat. Tak sempat lagi nak tunggu lagi untuk besok usaha lagi. Itulah dia tuan-tuan. Itu di akhir sekali lah, ya. Last sekali. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Hal keadaan manusia waktu keluarnya Dajjal dalam keadaan yang sangat lemah dan sangat sempit dan sangat-sangat lapar dan haus dan dalam kejahilan. Tak kenal agama dah. Banyak dosa maksiat. Semayang pun dah tak ada, yang semayang pun segelintir saja. Dan mengikuti akan Dajjal itu 70,000 daripada orang Muslim yang agniya, yang kaya-kaya. Nampak? Orang Muslim tetapi orang kaya-kaya. Kenapa? Sebab mereka ini nak senang. Jadi apabila keluar Dajjal, susah kita ni. Kita kena ikut Dajjal. Muslim tapi dah jadi murtad. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, selamatkan kami dari fitnah Dajjal, ya Allah. Yang Yahudi, 70,000 Yahudi dah memang ikut Dajjal. Tapi Muslim pun 70,000 lagi pula ikut Dajjal. Na'udzubillah. Dan begitulah akan Dajjal ini mendatangi kepada orang-orang yang dalam keadaan yang susah. Seperti dia mendatangi kepada kaum Arabi. Arabi itu Bedouins, orang padang pasir, yang dalam keadaan sempit, susah sekali. Kemudian dia akan datang, dia kata, "Hai, aku boleh hidupkan unta kau. Kalau aku hidupkan unta kau, kau nak terima tak aku sebagai Tuhan?" Kata Badui ini, "Ya, aku akan terima." Maka Dajjal ni pun perintahkan supaya unta ni hidup balik. Tapi yang sebenarnya hidup balik itu bukannya unta tu sendiri. Syaitan yang menyerupai rupa unta. Subhanallah. Ini pun daripada fitnah juga. Unta tu memang dah mati dah. Tetapi syaitan tu menyerupai seperti rupa unta. Dan orang Badui itu pun beriman pada Dajjal. Na'udzubillah. Dan kemudian Dajjal akan datang kepada seorang lelaki yang mati saudaranya dan juga ayahnya. Dan dia pun berkata, "Apa pendapat kau jika aku boleh hidupkan balik saudara kau dan bapa kau? Adakah kau nak terima aku Tuhan kau?" Maka kata lelaki ini, "Yes, aku akan terima." Maka syaitan mengambil peranan seperti rupa abang dia dan seperti rupa bapa dia pun bangun daripada tempat matinya. Abang nak hidup balik, bapa dah hidup balik. Betul lah dia ni Dajjal ni Tuhan. Nampak? Habis semua. Itu bukan kena tipu. Sebab tu di sini
Ingat tuan-tuan, kalau di akhir zaman berlakulah Dajjal, na'udzubillah min zalik, dengan rupa yang boleh menghidupkan orang mati. Itu bukan orang yang mati sebenarnya, itu adalah syaitan yang menyerupai orang yang mati itu. Kita tetap beriman yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah Ta'ala sahaja. Tak ada siapa yang lebih ada kuasa daripada Allah Ta'ala. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membicarakan tentang Dajjal ini di rumahnya, iaitu di rumahnya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Asma binti Yazid. Dalam rumahnya Nabi berceritalah tentang Dajjal. Sahabat-sahabat pun dengar, semua dah serius dah dalam keadaan yang nak tahu apa lagi. Kemudian Nabi pun ada hajat keluar untuk pergi ke toilet ke apa. Kemudian Nabi pun balik, sahabat-sahabat masih perhatikan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tengok sahabat-sahabat ni semua serius. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, wallahi sungguhnya kami ini tak mampu nak menahan lapar, dengan keadaan tak ada kita katakan roti, tak ada makanan, tak ada apa nak digisar. Kami tak tahan masa tu. Macam manalah kami nak menghadapi dengan fitnah Dajjal yang dia bawa makanan." Dan Dajjal dia boleh bawa makanan, bukit daripada gandum, bukit daripada beras. Dia akan bawa makanan, bukit daripada air. Masya Allah. Tuhan, dia jadi Tuhan ni. Tuhan apa? Tuhan dia lah. Dia bawa bukit. Bukit ini penuh dengan makanan bergandum dan penuh dengan air minuman. Orang dalam kelaparan, orang dalam kehausan. Macam mana ya Rasulullah? Semua bimbang. Sahabat-sahabat pun takut ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yujzihum ma yujzi ahlus sama." Orang beriman itu akan dikenyangkan dengan apa yang dikenyangkan oleh Allah kepada malaikat. Kenyangan dengan apa? Iaitu minat tasbih wa taqdis, dengan bertasbih dan mensucikan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nampak tuan-tuan? Jadi makanan orang beriman pada saat itu dalam kesempitan, kelaparan, kebuluran, ialah berzikir pada Allah. Sebab tu zikir ni kita mula dari sekarang. Bukan nanti nak tunggu Dajjal keluar. Tunggu Dajjal keluar, dah tak ada zikir dah. Terus ikut Dajjal, na'udzubillah. Tapi dari sekarang lah kita mulakan zikir. Kerana itulah makanan kita. Makanan rohani. Tapi bila sampai waktu Dajjal, itu juga makanan jasmani kita. Kita tak makan nasi, kita tak makan roti, tak ada apa. Air pun nak minum pun tak ada. Tapi kita ada zikrullah. Allahu Akbar tuan-tuan. Itulah kita ingatkan pada anak-anak cucu kita semua. Sebab ini perkara ini pasti berlaku. Garanti berlaku. Sebab Nabi dah sebut. Dan hadis-hadis yang kita sebutkan semua ni, hadis antara hadis yang sahih dan ada hadis yang hasan. Dan hadisnya semua adalah hadis yang boleh diterima pakai untuk menjadi hujah dan dalil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Ada lagi, belum selesai lagi kita bab Dajjal ni. Nanti dia akan perang dengan Imam Mahdi. Kemudian dia akan berperang dengan Nabi Isa, tapi dia akan lari dan seterusnya. Dan apa lagi berlaku selepas Dajjal dah mati? Nabi Isa hidup berapa tahun lagi? Kemudian lepas Nabi Isa hidup 7 tahun, kemudian nanti keluar Ya'juj dan Ma'juj. Keluar nanti Dabbatul Ard, iaitu binatang bumi ini. Binatang bumi ini kita pun tak tahu macam mana besar dia. Mungkin besar gunung ke, mungkin besar yang macam mana. Dan dia boleh bercakap. Dia bukan unta, dia bukan kambing, dia bukan lembu. Tapi dia memang binatang. Selain pada manusia, haiwan. Tapi itu semua akan kita dengarkan lagi untuk menghadapi hari kiamat. Ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada fitnah akhir zaman. Ya Allah, kami beriman dengan segala apa yang telah disampaikan oleh Rasul-Mu. Kami beriman dengan segala apa yang telah Kau wahyukan. Kami menerima segalanya dengan penuh yakin, Ya Allah. Kami lemah, kami dhaif, Ya Allah. Selamatkanlah kami daripada fitnah akhir zaman, Ya Allah. Demikian pula anak cucu kami, zuriat kami, keluarga kami, sahabat anak kami, masyarakat kami dan kaum muslimin seluruhnya. Selamatkanlah kami daripada fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal, fitnah Ya'juj dan Ma'juj, dan lagi fitnah-fitnah yang lain. Ya Allah, kami bermohon padamu. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min syarri fitnati Masiihid Dajjal. Ya Allah, kami mohon lindung denganmu daripada azab kubur, daripada azab neraka Jahannam, daripada fitnah hidup dan fitnah mati, dan daripada dahsyatnya fitnah Masiihid Dajjal. Ya Allah, selamatkanlah kami semua dengan barakah syafaat Nabi Rasulullah SAW, dan jangan kau matikan kami melainkan dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah. Terimalah doa kami ya Allah, dan temukanlah kami dengan Nabi kami yaumul qiyamah dengan mendapat barakah dan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit anak isteri kami, keluarga kami, sahabat anda kami, murid-murid kami dan sekalian mereka yang mengikuti pengajian online ini ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah mereka yang memohon doa dari kami ya Allah. Ya Allah, kami redha dengan takdirmu, kami syukur dengan nikmat-Mu. Kurniakanlah kami sabar menghadapi ujian-Mu. Ya Allah, kami mohon sekalian kebaikan yang ada pada COVID-19 ini, dan kami mohon lindung dengan-Mu ya Allah daripada sekalian kejahatan yang ada pada COVID-19 ini. Bantulah kami ya Allah, berilah kami kekuatan ya Rahman. Ya Allah, lapangkanlah rezeki pada semua kaum muslimin, khususnya mereka yang dalam kelaparan dan kebuluran. Bantulah mereka ya Arhamar Rahimin. Lindungilah mereka daripada sekalian kezaliman dan penindasan yang berlaku atas mereka daripada kaum-kaum yang zalimin. Ya Allah, amanah selamatkanlah dunia ini daripada penyakit COVID-19 dan daripada sekalian balak dan musibah malapetaka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini saja untuk kita petang ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah doa untuk minta lindung daripada fitnah Dajjal ini akan saya masukkan. Bacalah ni doa ini di akhir sebab tasyahud kita sebelum kita beri salam. Kita dah sebut dah ya, bacaan doa ni pada waktu kita belajar kitab fikih. Tapi mungkin ada banyak lagi yang belum ikuti pengajian kita tersebut. Saya keluarkan sekali lagi. Ada 2-3 riwayat. Ada awalnya Jahannam, ada yang kemudian ada yang awalnya azab kubur. Jadi tak apalah, yang penting maknanya sama. Sekian saja, mari sama-sama. Dan pada malam ini tidak ada, malam ni insya-Allah akan ada kuliah. Ada kuliah iaitu keagungan Rasulullah SAW jam 9 malam. Siapa ada ke lapangan silakan ikut bersama. Dan insyaAllah saya juga akan mengadakan beberapa majlis maulidin Nabi SAW. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya. InsyaAllah kita letakkan jadualnya. Jadi siapa ada kesempatan boleh kita ikuti bersama insyaAllah. Dan dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, mari kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha, inna rabbi ala siratin mustaqim. Ya tuan-tuan dan puan-puan, buku fikih yang tuan-tuan dan puan-puan order sudah sampai di Singapura. Cuma dia masih dalam custom clearance. InsyaAllah pada minggu hadapan mudah-mudahan selesai custom clearance, akan kita hantarkan delivery ke rumah tuan-tuan dan puan-puan yang sudah order ya. Siapa yang belum order boleh order cepat kerana tinggal lagi beberapa buah saja, dah tak banyak dah ya. Jadi dengan itu tuan-tuan, mari kita membaca selawat pada Nabi. Jadi bila kita baca selawat pada Nabi SAW di akhir kelas ataupun di awal kelas dan kita beri salam kepada Nabi SAW, tuan-tuan tak boleh tuan-tuan ikut beri salam tu ikut sama.
Dan tengoklah kepada makam Nabi SAW yang ada di atas kepala saya, di belakang saya ini, ya. Jadi kita rasakan diri kita berada depan makam Nabi dan kita bersalam menghadapi makam Nabi Rasulullah SAW. Mari kita baca selawat Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala nabil ummi al-habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.